Baik, saudara, kembali dalam berita wilayah. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan petang ini, lebih ramai penyumbang dialu-alukan untuk bersama Yayasan Kebajikan Negara bagi membantu golongan yang memerlukan. Langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Ya dia, terima kasih. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengalu-alukan penglibatan lebih ramai penyumbang untuk tampil bersama Yayasan Kebajikan Negara YKN membantu golongan yang memerlukan. Menterinya, Datuk Seri Nancy Sukri, yakin penglibatan mereka membolehkan lebih ramai golongan sasar dapat dibantu pada masa akan datang. Beliau yang juga pengerusi YKN optimis sumbangan ini dapat membantu golongan yang memerlukan bagi menjalani kehidupan yang lebih selesa. Datuk Seri Nancy berucap demikian pada Majlis Iftar Sinar Kasih Ramadan YKN di Kuching. Pada majlis itu, kira-kira 200 penerima golongan sasar diraikan, antaranya dari Rumah Kanak-Kanak Datuk Ajibah Abul Sri Aman, Pusat Pemulihan Samarahan dan penghuni Anjung Singgah YKN. Seramai 500 orang tetamu rakan strategik YKN turut hadir yang terdiri daripada Jabatan Agensi Kerajaan, syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan dan individu yang menyumbang wang tunai, menaja, berkolaborasi serta menyokong usaha YKN. Projek Lebuh Raya Pesisir Utara yang akan dibina tahun depan bakal melengkapkan lagi jaringan jalan raya di utara Sarawak menjelang 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek mega inisiatif Kerajaan Sarawak itu bernilai 6.1 bilion ringgit. Lebuh Raya itu akan menghubungkan bahagian Miri ke Brunei Darussalam dan seterusnya ke Limbang dan Lawas menggunakan jalan 4 lorong 2 hala. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jarayawara Bubuh Lambuk Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas dan berdudun Ramadan di Masjid Nur Al-Tayyibah, Kampung Ipai di Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berkata pelbagai pembangunan merangkumi kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, air bersih, kemudahan dewan sudah dibina bukan sahaja di bandar malah di kampung-kampung. Baik, akibat kerap kali dilanda banjir di Sungai Baram dalam setahun, beberapa orang penduduk kampung Benawak telah berpindah ke seberang kampung yang merupakan tempat tinggi dari para sungai serta mudah dihubungi jalan raya dari Pekan Marudik dikenali sebagai Kampung Hijrah Benawak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang bertanggungjawab terhadap buruh, imigresen dan pemantauan projek, Datuk Grawat Gala, menyeru agar penduduk kampung Hijrah Benawa yang diduduki komuniti Kiput untuk segera mendaftarkan kampung dan penubuhan JKKK mereka di Pejabat Residen Miri dan Pejabat Daerah Marudi untuk tindakan selanjutnya. Beliau yang juga adun mulu menyatakan pihaknya tiada bantahan terhadap usul penubuhan kampung baru itu dalam dun mulu. Dan untuk sementara waktu, saya sudah keadaan di sini. Bagi kita wakil rakyat, mana-mana tempat rakyat kita mesti membantu untuk dapat kemudahan asas seperti jalan, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan juga perkhidmatan ataupun khidmat telefon dan internet. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak cadangan perkampungan baru Kampung Hijrah Benawa, Marudi. Justru beliau akan berhubung dengan pelbagai agensi berkaitan untuk menyediakan kemudahan asas untuk keperluan penduduk di Kampung Hijrah Benawa. Tempat ini adalah satu tempat yang amat dipilihkan yang sesuai daripada banjir punjilat sini. Bukan kampung lama itu tidak sesuai, memang sesuai, memang baik. Tapi dia memang kerap kali kena banjir. Tapi kalau suatu kita di sini adalah tempat yang selamatlah. Kampung Benawa Lama terletak di seberang sungai, sering dilanda banjir sehingga 7 kali setahun dan ini menyebabkan penduduk nekat berpindah ke tempat lebih tinggi. Seramai 72 keluarga telah berdaftar mendirikan rumah di Kampung Hijrah Benawa yang terdiri dari komuniti Kiput beragama Islam dan Kristian. Pelaburan sukan yang banyak di Sarawak membolehkan negeri ini menganjurkan sukan-sukan bertaraf antarabangsa. Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, Sarawak mempunyai potensi sebagai penganjur kerana telah melakukan pembangunan kemudahan sukan bertaraf tinggi yang sesuai dengan penganjuran sukan antarabangsa.
menyifatkan Sarawak sebagai negeri contoh bahawa kemajuan sukan perlu seiring dengan kemajuan ekonomi seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara maju yang unggul dalam sukan. Jelasnya Sarawak telah membuat pelaburan dalam sukan kerana sukan turut digunakan sebagai alat perpaduan dan memberi peluang kepada generasi muda melahirkan generasi sihat dan produktif. Ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching, Tan Sri Dr. Muhammad Norza turut optimis Sukma Sarawak akan menjadi lokasi atlet-atlet pelapis negara berdentap bagi persediaan Sukan SEA kelak. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Pengerusi Taekwondo Malaysia, Azizul Anwar Adnan. Dua lelaki tempatan berumur 25 tahun berjaya ditangkap dalam obres padu di sekitar Park City Bintulu pagi semalam disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dan pengagihan dadah. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Nixon Joshua Ali dalam satu kenyataan media memberitahu kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Hasil pemeriksaan telah menjumpai dadah jenis serbuk ekstasi seberat 134 gram, dadah jenis pil ekstasi seberat 2.7 gram dan dadah jenis ketamin seberat 1.6 gram. Polis turut menyita kenderaan milik suspek. Hasil siasatan awal, dadah tersebut dipercayai untuk diedarkan di sekitar kawasan pusat hiburan Bintulu dan boleh digunakan sehingga 50 orang penagih. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39A-2 Akta yang sama. Di Siburan, pihak bomba terpaksa menabur hampir setengah tan pasir ke atas jalan di Batu 9 ekoran tumpahan minyak sejauh 40 meter di jalan itu awal pagi tadi. Menurut penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Ardi Mansyah, dalam operasi pukul 1.30 pagi itu, pihaknya menabur pasir di atas jalan selepas mendapat laporan tumpahan minyak. Tumpahan itu turut mengakibatkan beberapa buah kenderaan tergelincir keluar dari laluan jalan raya. Menjelaskan perkara tersebut kepada media di Kuching, katanya lagi operasi terbabit berlangsung selama lebih 1 jam melibatkan 8 anggota. Sementara itu, pihaknya turut menerima laporan serupa di Jalan Satok awal pagi tadi. Seramai 11 anggota bomba dengan sebuah jentera pemadam dikerah ke lokasi kejadian bagi menabur habuk kayu di atas jalan. Pihaknya turut mengesan tumpahan minyak sejauh 2 km di atas jalan terbabit. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.